Kita mulai kuliah kita malam ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabi ridwan syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanallahu ghafilan amma ya'maluz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tasahsu fihi al-absar. Shadaqallahul azim. Maksudnya, janganlah kamu menyangka Allah Subhanahu wa ta'ala itu lalai terhadap apa-apa yang dikerjakan oleh orang yang zalim di kalangan kamu. Hanya saja mereka itu ditangguhkan balasan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehinggalah kepada satu hari dan ketika mata mereka akan terbeliak melihat azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Maksudnya barang siapa dikenaki Allah Ta'ala akan kepahaman, kebajikan, dan saya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Alhamdulillah. Ya hormati Al-Fadhil Tuan Imam kita, tak lupa juga Al-Fadhil Tuan Bilal, kemudian Tuan Siap, kemudian pengurusi masjid, setiausaha, pendari, jawatankuasa, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung kuliah kita, kitab Aqidatun Najin. Kitab Aqidatun Najin di muka surat 21. Betul muka surat 21 yang Jawi. Yang Rumi muka surat 57, 58. 57 dan 58 lah. Baik. Baik, kita lihat semula tentang wahdaniyat hari itu. Wahdaniyat dan kata musannaf, pengarang lah. Dan kata musannaf, wadaniyat itu, wadaniyat ai la sani lahu ta'ala fi zatihi wala fi sifatihi wala fi afalihi. Wadaniyat mana artinya yang keenam daripada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, itulah wadaniyat. Artinya esa pada mana? Esa pada zatnya. Jadi esa ni terbagi pada tiga. Pertama, esa pada zatnya Allah. Yang kedua, esa pada sifatnya Allah. Dan yang ketiga, esa pada perbuatannya Allah, af'al ataupun perbuatannya Allah. Jadi esa bagi pada tiga. Esa pada zat Allah, esa pada sifatnya Allah, dan esa pada perbuatannya Allah. Baik, kerana diambil daripada tafsir musannaf itu, dan ketahui daripada yang demikian itu bahawa segala bahagian wadaniyat itu tiga lah. Kerana diambil daripada tafsir musannaf.
tafsir daripada musannaf sendiri mentafsirkan kepada makna wahdaniat. Apa makna tafsir wahdaniat itu? La saniya lahu ta'ala fi zatihi wala fi sifati wala fi afani. Itu dia punya tafsir lah. Kerana diambil daripada tafsir musannaf itu. Musannaf mana pengarang lah. Itulah Imam Sanusi. Dan diketahui daripada mereka itu bahawa segala bahagian wahdaniat itu 3. Pertama, wahdaniat pada zat. Pertama, wahdaniat pada zat. Kita ulang balik lah. Boleh tak ya? Wahdaniat pada zat. Dan maknanya wahdaniat pada zat itu ketiadaan bersusun pada zat seperti berjisim. Seperti berjisim pada yang menerima bahagi. Ini mustahil lah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana zat Allah Ta'ala itu tidak berjisim yang boleh menerima bahagi. Tidak berjisim yang boleh menerima bahagi. Jadi mana menafikan wahdaniat pada zat Allah. Menafikan berbilang-bilang lah. Menafikan berbilang-bilang kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pertama wahdaniat pada zat, dan iaitu maknanya ketiadaan bersusun pada zat seperti berjisim pada menerima bahagi. Kerana zat Allah Ta'ala itu tidak boleh menerima bahagi. Dan zat Allah Ta'ala pun bukan jisim. Zat Allah Ta'ala pun bukan jisim. Dan zat Allah Ta'ala pun tidak boleh menerima bahagi. Dan tiada pula bagi seorang zatnya seperti zat Allah. Tiada pula bagi seseorang pun dalam dunia ini, di alam dunia dan sebagainya, sama seperti zat Allah. Tak ada lah, mustahil lah. Dan tiada pula jauhar far. Dan tiada pula zat Allah Ta'ala itu jauhar far. Jauhar far maknanya satu jisim yang tidak boleh menerima bahagi. Satu jisim yang tak boleh dipecahkan lagi lah. Satu jisim yang tak boleh dipecahkan lagi. So zat Allah Ta'ala pun bukan begitu. Bukan juga Allah Ta'ala itu satu jisim yang boleh membahagi dan satu jisim yang tak boleh menerima bahagi. Dua-duanya tak boleh. Itu ternafi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiada kita ketahui akan hakikatnya hingga akhirnya. Kita pun tak tahu hakikat macam mana zat Allah Ta'ala itu. Kan? Kerana zat Allah Ta'ala ini lain daripada zat makhluk. Sebab kalau kita kata Allah Ta'ala tu tak boleh lihat, jin pun tak boleh lihat juga. Jin pun tak boleh lihat, syaitan pun tak boleh lihat juga. Banyak benda tak boleh lihat. Angin pun tak boleh lihat, roh pun tak boleh lihat juga. Jadi zat Allah Ta'ala itu bukan seperti angin, bukan seperti roh, bukan seperti jin, syaitan dan sebagainya. Macam tu. Lain daripada yang lain. Habis macam mana zat Allah? Wallahu alam. Tak tahu bila. Kalau syaitan bertanya pada kita, kalau macam tu macam mana hakikat zat Allah Ta'ala yang kau sembah ni? Kita kata, apa kita nak jawab? Kamu kata Allah Ta'ala ni bukan begini, kamu kata bukan begini, bukan macam tu, macam ni. Habis macam mana zat Allah? Syaitan kata, macam kalau macam tu lah tiba-tiba syaitan menjema dalam depan kita, bertanya berkenaan tu, apa kita nak jawab? Kan? Wallahu alam lah. Wallahu alam lah, kita serah pada Allah. Kan? Kerana dia saja yang mengetahui tentang hakikat zatnya. Baik. Dan tiada kita ketahui akan hakikatnya hingga di akhir sekalipun. Tak kala melihat akan dia oleh segala orang mukmin. Tak kala melihat akan dia nya Allah tadi kepada oleh segala orang beriman besok, akhirat besok. Akhirat besok berdasarkan ayat Quran, kita boleh melihat zat Allah akhirat besok lah dalam syurga. So macam mana hakikatnya tak tahulah. Sebab kita pun belum masuk syurga lagi. Kalau dah masuk syurga, bolehlah kita tahu macam mana hakikat zat Allah. Kita pun tak masuk lagi, tak tahu macam mana. Maka iaitu macam mana dikatakan wahdaniat pada zat itu, maka iaitu ibarat daripada nafi kam yang muttasil pada zat. Iaitulah ibarat daripada menafikan kam yang bersambung, bilang-bilangan bersambung pada zatnya Allah. Artinya tiada dapat zatnya itu dibelah atau dikerat. Apa tak?
Itu maksudnya ibarat daripada menafikan kam muttasil, kam ataupun bilang-bilangan yang bersambung pada zat Allah. Artinya tiada dapat zatnya itu dibelah ataupun dibagi. Tak boleh belah, tak boleh bagi, tak boleh kerat, tak boleh potong dan sebagainya. Dan nafi pula kam yang muttasil pada zat. Dan yang kedua, menafikan pula kam yang bercerai pada zat Allah. Kam mana bilang-bilangan bercerai pada zat. Mana kita menafikan bilang-bilangan bercerai pada zat. Dan iaitu tiada ada zat yang lainnya itu seumpama dengan zat Allah, seumpama dengan zat Allah Ta'ala. Jadi apabila kita kata menafikan pada zat, dia terbagi pada dua. Bila kita kata menafikan pada zat, terbagi pada dua. Satu, menafikan kam, menafikan bilang-bilangan yang bersambung. Yang kedua, menafikan bilang-bilangan bercerai. Menafikan bilang-bilangan bersambung, kam muttasil, dan juga menafikan kam munfasil, bilang-bilangan bercerai pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita menafikan pada bilang-bilangan yang bersambung pada zat Allah? Iaitulah kita dengan mengiktikadkan bahawa tiada dapat zatnya itu dibelah ataupun dikerat, dibagi dan sebagainya. Macam mana pula kita menafikan bilangan-bilangan yang bercerai pada zat Allah? Iaitu tiada ada zat yang lain itu seumpama dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menafikan dua lah. Macam tu. Baik, kemudian menafikan pada sifat pula. Kalau menafikan pada sifat pun menafikan dua juga. Bila sebut menafikan pada zat, menafikan wahdaniat, menafikan bila sebut wahdaniat pada sifat, mana menafikan dua, iaitulah menafikan kam yang bersambung dan juga kam yang bercerai. Sedangkan bila sebut wahdaniat pada afal pula, dia hanya menafikan kam yang bercerai. Dia tak termasuk dalam menafikan kam yang bersambung. Kita lihat nantilah. Ada dua kam tu, kam mana bilang-bilangan. Kam mana bilang-bilangan, bukan kam cakap putih. Kalau kam cakap putih tu Marian. Come here kan, Marian. Ini bukan cakap putih, cakap Arab. Kaf mim kam. Masuk kam ialah bilang-bilangan. Bilangan-bilangan yang munfasil, bilangan yang bercerai, dan juga bilang-bilangan yang muttasil, bilang-bilangan yang bersambung. Baik. Dan yang kedua, yang kedua pula. Dan yang kedua, wahdaniat pada sifat. Dan maknanya wahdaniat pada sifat itu tiada berbilang-bilang sifat bagi zat yang suci daripada jenis, daripada satu jenis, seperti ada baginya dua kudrat atau lebih banyaknya lagi, dan dua iradat dan dua ilmu ataupun lebih banyak lagi. Ini semuanya ternafilah kepada Allah. Bila sebut kudrat saja, satu saja kudrat. Bila sebut iradat, ada satu iradat, tidak ada dua iradat, tidak ada tiga iradat, tidak ada empat iradat. Ilmun betul juga ilmun. Bila sebut ilmun, mengetahui Allah Ta'ala itu satu saja. Satu saja ilmun, bukan ada dua ilmun, dua, tiga ilmun dan sebagainya. Itu maksudnya wahdaniat pada sifat, esa pada sifat Allah. Maknanya tiada berbilang-bilang sifat bagi zat yang suci, iaitu zat Allah, daripada satu jenis, seperti ada baginya dua kudrat atau lebih banyak, atau dua iradat, atau dua ilmu, atau lebih banyak lagi. Mana kita menafikan semua tadi. Tak ada kepada Allah dua ilmu, tidak ada kepada Allah tu dua iradat, tidak ada pada Allah tu dua kudrat. Hanya satu kudrat, satu iradat, satu ilmu dan sebagainya. Cuma nak kata di sini bahawa sifat kudrat itu, sifat afal, sifat perbuatan Allah itu sebenarnya banyak. Sebenarnya banyaklah sifat, segala sifat-sifat yang wajib dengan Allah itu banyaklah macam tu. Tidak terhingga kalau nak kirakan sifat yang wajib Allah ini banyak, tak terhingga kita. Baik. Dan tiada bagi orang yang lainnya sifat seperti sifatnya, seperti adalah bagi yang lain itu kudrat seperti kudrat Allah. Kalau kita katakan ada orang yang lain, ada makhluk yang lain yang ada sifat kudrat sama dengan seperti kudrat Allah, ini mustahil. Ini mustahil. Walaupun kita ada kudrat juga. Kita ada kudrat tak? Ada kan? Kita ada kekuasaan juga. Kudrat Kudrat ke kudrat?
Kita panggil kedrat. Kedrat kau kuat kan? Kuatlah kekuatan kau tu, tapi tak sama dengan kekuatan yang ada kepada Allah. Kekuatan kita terbatas. Kekuatan kita terbatas. Kekuatan kita ada masanya kuat, ada masanya lemah. Betul tak? Waktu kita masih muda-muda dulu, kecil-kecil dulu, perbuatan kita, kekuatan yang pada kita tu lemah. Waktu kita dah remaja, dah dewasa, kekuatan kita kuat. Kan? Orang muda tak? Kudrat yang muda kuat. Bila kita dah tua, kan, dengan lutut dah goyang sana, goyang sini, pinggang pun dah goyang, kan, nak bangun waktu solat pun susah kadang-kadang. Jadi kekuatan kita tu dah lemah lah. Gitu. Sedangkan pada Allah tidak ada macam tu. Dia tidak ada pada Allah, kan, lemah, kuat, lemah. Tak ada. Macam kita ada lemah, ada kuat dan ada lemah semula. Macam tu. Baik. Kemudian dan tiada bagi orang yang lainnya sifat seperti sifatnya, seperti adalah bagi yang lain itu kudrat seperti kudrat Allah. Dan adapun bahawa ada bagi yang lain itu kudrat, tiada seperti kudratnya Allah Ta'ala. Dan tiada memberi mudarat ia seperti bahawa adalah bagi yang lainnya itu kudrat yang tiada memberi bekas. Dan tiada memberi mudarat. Macam kudrat kita tu tak boleh mudarat lah. Kudrat kita tidak boleh memberi mudarat. Pada hakikatnya tak boleh. Pada hakikatnya tak boleh memberikan mudarat pada orang lain tanpa izin Allah. Betul tak? Maka tiada memberi mudarat ia seperti bahawa adalah bagi yang lain itu kudrat yang tiada memberi bekas. Hakikatnya kudrat pada kita itu tidak memberi bekas. Kan? Habis siapa yang memberi bekas kudratnya? Itulah Allah. Kudrat Allah saja yang boleh memberi bekas. Taksir mana bekas lah. Kita ni tidak memberi bekas hakikatnya, tidak. Maka iaitu muafakat pada nama kudrat dua. Tetapi antara dua kudrat itu bersalahan pada hakikatnya. Macam kudrat yang ada pada kita dan kudrat daripada Allah hanya orang kata serupa daripada segi nama je lah. Segi nama serupa, tapi segi hakikatnya berbeza. Kudrat yang ada pada Allah dan kudrat yang ada pada kita berbeza. Kudrat pada Allah boleh mencipta langit dan bumi. Kudrat kita apa yang boleh kita cipta? Apa benda yang boleh kita cipta? Kudrat kita lah. Macam mungkin kita boleh fikirlah tentang buat kereta, buat rumah. Kan? Itulah kudrat yang ada pada manusia. Terbatas. Kan? Lebih daripada tu tak boleh kita nak cipta. Boleh kita mencipta laut? Tak boleh. Boleh kita mencipta gunung kanang? Boleh tak? Tak boleh. Boleh tak kita mencipta pelbagai jenis ikan di lautan? Boleh tak kita mencipta pelbagai jenis ikan lautan? Tak boleh. Boleh kita cipta pelbagai jenis binatang di hutan tu? Pelbagai jenis binatang terdapat lautan. Boleh kita cipta? Tak boleh. Boleh kita mencipta hujan? Tak boleh. Boleh kita mencipta angin? Boleh. Tak boleh. Banyak benda lah tu kan. Kita tak boleh nak cipta. Kan? Sebenarnya kudrat kita sangat terbatas. Ya Allah Ta'ala bagi saja pinjam. Baik. Maka iaitu muafakat pada nama kudrat dua. Di segi nama sama, tetapi antara dua kudrat itu bersalahan pada hakikatnya. Kias oleh kamu bagi segala sifat yang lain yang sah diitlakkan pada hamba. Kiaslah sifat-sifat lain lah, yang boleh kita letakkan kepada mana-mana hamba lah, dari segi kekuatan dia. Maka iaitu bila kita sebut wadaniat pada sifat, maknanya pertama kita menafikan dua. Pertama menafikan kam yang mutasil, yang kedua menafikan yang munfasil pada sifat. Pertama menafikan kam yang mutasil pada sifat, yang kedua menafikan kam munfasil pada sifat. Menafikan bilang-bilangan yang bersambung pada sifat, dan yang kedua menafikan bilang-bilangan yang bercerai pada sifat. Kalau pada zat tadi kita menafikan dua kan. Kalau pada zat kita menafikan dua. Pertama menafikan berbilang-bilangan pada zat. Yang kedua kita menafikan berbilang-bilangan yang bersambung, yang bercerai dan bersambung pada sifat, pada zat. Maka iaitu bila kita sebut saja wadaniat pada sifat, maka iaitu
ibarat daripada nafikan yang bersambung pada sifat. Menafikan bilang-bilangan yang bersambung pada sifat. Dan iaitu berbilang-bilang sifat bagi zat yang muqaddisah, yang suci daripada jenis yang satu, seperti barang yang telah lalu sebutnya. Mana kita menafikan, kita menafikan berbilang-bilang pada sifat bagi zat yang suci daripada jenis yang satu, seperti barang yang telah kita sebut pembahasan ke atas tadilah. Mana kalau ada kudrat tu satu kudrat saja, kan? Kalau kudrat yang ada pada makhluk berbeza dengan kudrat yang ada pada Allah Ta'ala. Yang kita menafikan berbilang macam tu. Yang kedua, dan ibarat daripada menafikan kam atau bilang-bilangan yang bercerai pada sifat, dan iaitu subut sifat bagi yang lain daripada Allah. Mana kita menafikan? Kita menafikan subut atau tetap sifat bagi yang lain daripada Allah, seperti sifat Allah, seperti yang telah pun lalu pembahasannya juga. Mana kita menafikan subut, mana tetap sifat bagi yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. So kita menafikan. Mana kita menafikan dua lah. Bila sebut saja wadaniyat pada sifat, esa pada sifat, menafikan pertama kan bilang-bilangan yang macam bersambung pada sifat. Yang kedua, menafikan bilang-bilangan yang bercerai pada sifat. Bilang-bilangan yang bercerai pada sifat. Iaitulah subut, mana tetap sifat bagi yang lain daripada Allah. Kita menafikan tetap sifat bagi yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kan? Ni bab ni susah sikitlah, wadaniyat ni susah sikit. Dan yang ketiga, wadaniyat pada af'al, wadaniyat pada perbuatan. Dan maknanya wadaniyat pada perbuatan, tiada subut perbuatan bagi yang lain daripada Allah. Tiada subut mana tetap. Tiada tetap ataupun tiada wujud. Kerana mana subut sama dengan wujud, wujudi ataupun subuti. Dan bila kita sebut wadaniyat pada af'al, wadaniyat pada perbuatan Allah, maknanya tiada subut, tiada wujud perbuatan bagi yang lain daripada Allah, dan tiada bersekutu yang lain daripada Allah pada perbuatannya. Masing-masing Allah Ta'ala tidak bersekutu dengan makhluk dari segi perbuatannya. Kalau perbuatan itu perbuatan Allah, perbuatan Allah Ta'ala, tak ada kan, perbuatan kita tak ada kait dengan perbuatan Allah kan. Perbuatan Allah ini lagi besar, lagi kuat, hebat perbuatan Allah berbanding dengan perbuatan makhluk. Maka iaitu ibarat daripada nafi kam yang bercerai pada perbuatan. Ibarat daripada nafi kam yang bercerai pada perbuatan. Jadi bila sebut wadaniyat pada perbuatan, dia hanya menafikan satu saja. Kalau yang tadi dia menafikan dua. Kalau kita sebut wadaniyat pada zat, menafikan dua. Bila sebut wadaniyat pada sifat, menafikan dua juga. Bila sebut wadaniyat pada af'al perbuatan, dia hanya menafikan satu saja. Menafikan kam mumpasil, kam yang bercerai pada perbuatan. Maka iaitu ibarat daripada nafi kam mumpasil, kam yang bilangan yang bercerai pada perbuatan. Dan iaitu subut perbuatan bagi yang lain daripada Allah. Subut mana tetap ataupun wujud perbuatan bagi yang lain pada Allah Ta'ala. Ini mustahil. Ini mustahil. Kita nak katakan perbuatan makhluk ni subut ataupun wujud sama seperti perbuatan Allah, ini mustahil lah. Kerana hakikatnya yang wujud itu ialah perbuatan Allah. Perbuatan kita tak ada. Asalnya memang tak ada lah, hakikatnya tidak ada. Tapi segi zahiriat kita nampak kita yang buat. Segi zahiriat kita yang lakukan. Kita yang pukul, kita yang tebang, kita yang potong dan sebagainya. Dan iaitu subut ataupun wujud perbuatan bagi yang lain daripada Allah, ini mustahil. Seperti bahawa ada bagi api itu memberi bekas pada menghanguskan. Seperti bahawa ada bagi api itu memberi bekas pada menghanguskan. Hakikatnya siapa yang menghanguskan? Allah, bukannya api. Zahiriat kita nampak api yang menghanguskan. Pisau, hakikatnya kita nampak pisau yang memotong. Pisau yang memotong.
tetapi hakikatnya bukan pisau yang memotong. Itulah Allah. Kan zahirat kita nampak kita yang melontar, tapi bukan kita yang melontar, Allah. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Kan bukanlah engkau yang melontar ketika engkau melontar, tetapi yang melontar itu Allah yang melontar. Baik. Maka tiada tenafikan muttasil pada perbuatan. Tiada tenafikan yang bersambung pada perbuatan. Mana kam bersambung menafikan kam yang bersambung pada perbuatan itu tak ada. Yang ada ialah menafikan kam yang bercerai pada perbuatan saja. Itu sebab saya cakap tadi. Kan? Mana semua yang kita nafikan tu 5 je, 5 saja. 5 saja kita nafikan. Pertama, menafikan kam yang bersambung pada zat Allah. Yang kedua, menafikan kam yang bercerai pada zat Allah. Ketiga, menafikan kam yang bersambung pada sifat Allah. Yang keempat, menafikan kam yang bercerai pada sifat Allah. Dan yang kelima, kita menafikan kam yang bercerai pada af'al perbuatan Allah. Menafikan kam yang bersambung pada af'al, dia tak termasuk. Dia tak masuk. Dia dikecualikan. Kalau tuan-tuan lihat dalam kitab tauhid lain pun macam tu juga. Dia hanya menafikan tu 5 saja. 2 pada zat Allah, 2 pada sifat Allah, dan 1 pada af'al Allah. 1 saja. Tu semuanya 5 yang dinafikan. Baik. Maka tiada tenafi kam yang bersambung perbuatan. Kerana wahdahnya af'al jika ditaswirkan, jika digambarkan dengan berbilang-bilang af'al, ditaswir mana jika digambarkan dengan berbilang-bilang af'al perbuatan, kerana perbuatan Allah Ta'ala itu amat banyak. Jadi perbuatan Allah Ta'ala ni banyak. Jadi kita tak boleh nak menafikan, tak boleh kita nafikan kam yang bersambung pada perbuatan. Kita tak boleh nak menafikan. Jadi kam kita nak nafikan kam yang bersambung perbuatan itu tak boleh. Tak boleh masukkan dalam bab itu. So mana 5 saja. Kenapa? Kerana kita tak boleh menafikan perbuatan Allah Ta'ala itu banyak. Tak boleh. Kerana perbuatan Allah Ta'ala ni banyak. Banyak perbuatan ni memang sebenarnya banyak. Macam tu. Tapi kalau kudrat tu satu kudrat aja. Kalau iradat tu satu iradat saja. Ilmu satu ilmu saja. Tapi perbuatan Allah banyak. Tidak terhitung perbuatan Allah. Banyak sangat. Tak boleh kita nak hitung. Macam tu. Sama seperti sifat Allah pun banyak juga. Macam tu. Baik. Dan tiada tenafi kam yang bersambung pada perbuatan dengan wadaniat af'al, wadaniat esa perbuatan jika ditaswirkan, digambarkan dengan berbilang-bilang af'al. Kerana af'al mana perbuatan-perbuatan Allah itu amat banyak. Dan jika ditaswirkan, digambarkan dengan bahawa tiada berbuat sesuatu perbuatan melainkan bersekutu dengan dia oleh yang lain padanya. Dan jika ditaswirkan, digambarkan dengan bahawa tiada perbuatan suatu perbuatan melainkan bersekutu dengan dia oleh perbuatan yang lain. Kan? Kalau dari segi bersekutu memang ada bersekutu. Dari segi zahiriatnya kita nampak ada bersekutunya perbuatan kita dengan perbuatan Allah, segi zahiriatnya lah. Nampak. Tapi dari segi hakikatnya tidak ada bersekutu. Tidak ada bersekutu pun. Macam tu. Maka iaitu dinafikan pula dengan wadaniat perbuatan. Seperti dijadikan bagi api itu kuah. Seperti dijadikan pada api itu kekuatan untuk menghanguskan. Dari segi zahiriatnya kita nampaklah yang menghanguskan itu api, tetapi hakikatnya tidak. Dari segi hukum zahirnya memang kita nampak api itu menghanguskan. Itu maknanya kita tak boleh nak menafikan. Mana kita tak boleh menafikan, orang kata bilang-bilangan kam muttasil, bilangan bilang bersambung pada perbuatan Allah itu tak boleh kita nak nafikan. Tak boleh. Kerana segi zahiriatnya kita nampak memang api ada kekuatan untuk menghanguskan. Dan sebab demikian kuat itu memberi bekas pada barang yang menyertakan dia. Tak? Dan sebab demikian itu kekuatan itu dia memang memberi bekas bila ada disertai dengan satu benda lain, dia akan memberi bekas. Contohnya api. Kalau api saja dia tidak ada kayu tak jadi.
Tahu tak? Api mesti ada kayu. Kan? Api mesti ada minyak. Bila ada minyak maka api pun jadi, tahu tak? Jadilah api. Jadilah api yang besar. Bila ada kayu yang kering, kalau kayu basah pun tak ada juga. Mesti kayu yang kering, maka api pun jadi dengan besar. Nampak tak? Macam tu. Benda tu sekizar-kizar ni kita tak boleh nafikan. Memang nampak kita nampak api tu yang menghanguskan. Betul tak? Api tu yang berfungsi lah, kekuatan yang ada pada api itu, maka kita nampak api itu yang menghanguskan. Tapi hakikatnya di segi sebalik itu tidak. Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka seperti adalah bagi hamba itu kudrat yang memberi bekas pada berbuat taat dan maksiat. Dan seperti adalah bagi hamba itu kudrat yang memberi bekas pada perbuatan buat taat dan maksiat. Sama juga lah. Rezeki zahiriat kita nampak begitulah. Hamba yang buat taat. Rezeki zahiriat kita nampak hamba yang buat maksiat. Hamba buat maksiat. Macam tu. Tetapi kita tak boleh cerita kat orang-orang yang jahil. Kita tak boleh cerita ke orang jahil bahawa kan bila dia buat maksiat ini, dia kata ini dah qada dan qadar Allah, dia kata. Qada dan qadar Allah menyatakan aku ni ahli maksiat. Itu sebabnya benda-benda macam ni tak boleh cerita pada orang jahil. Kalau kita cerita orang jahil, dia akan berpegang dengan cakap kita. Kan? Dia kata apa? Aku buat maksiat ni memang Allah Taala ada tentukan. Aku maksiat. Jadi dia cubalah berpegang dengan prinsip tadi, dengan apa kita cakap tadi, dengan alasan supaya dia boleh lagi buat maksiat yang lain. Dengan alasan dia boleh lagi buat maksiat benda yang derhaka yang lain. Kenapa? Kita kata pada dia sebabkan dia jahil, setiap apa yang berlaku itu memang ketentuan daripada Allah Taala. Ketentuan Allah Taala kau ni ahli maksiat. Jadi sebabkan kita cakap macam tu, dia terus kekal buat maksiat. Tak boleh lah. Jadi kita salah ke benda yang kita cakap pada orang jahil. Tak sepatutnya kita cakap macam tu. Macam tu. Baik. Maka segala kam itu, mana kam, mana bilang-bilangan, iaitu bilang-bilangan yang bersambung, mutasil, dan munfasil, bilang-bilangan bercerai pada zat. Dan kam yang mutasil, bilang-bilangan yang bersambung, dan munfasil kam dan bilang-bilangan yang bercerai pada sifat. Dan kam munfasil pada af'al, bilang-bilangan yang bercerai pada perbuatan. Kan? Demikian lagi kam yang mutasil, bilang-bilangan bersambung pada af'al pada perbuatan. Jika ditaswirkan, digambarkan dengan bahawa ia berbuat sesuatu, ada orang yang bersekutu dengan dia, padanya sekalian itu dinafikan sekaliannya itu dinafikan dengan wadaniyat. Kan? Jadi maknanya kita nafikan tu mana 5 saja. Pertama, kam yang bersambung pada zat. Yang kedua, kam yang bercerai pada zat. Yang ketiga, kam yang bersambung pada sifat. Yang keempat, kam yang bersambung bercerai pada sifat. Dan yang kelima, kam yang munfasil, kam yang bercerai pada af'al, pada perbuatan. Okey. Jadi kam yang bersambung pada af'al itu tak termasuk. Dikeluarkan oleh ulama-ulama tauhid. Macam tu. Demikian lagi kam yang bersambung pada af'al, jika ditaswirkan, jika digambarkan dengan bahawa ia berbuat sesuatu, ada orang yang bersekutu dengan dia padanya, sekaliannya itu dinafikan dengan wadaniyat. Jadi kam yang bersambung pada perbuatan itu tak dimasukkan. Kerana dia akan tasawir, tergambar bernilai lagi. Terkeluar nanti. Sebabnya tak dimasukkan. Baik, kemudian dan wajib kita iktikadkan bahawa Allah Ta'ala itu esa pada zatnya Allah. Wajib aini. Kan? Wajib pada setiap diri kita iktikadkan bahawa Allah Ta'ala itu esa pada zatnya Allah. Dan esa pada sifatnya Allah. Dan esa pada af'al perbuatannya Allah. Maka hakikatnya itu majhul. Yang ini tiada dapat kita tahu akan hakikatnya. Hakikat sebenarnya kita tak tahu. Cuma ulama tauhid menggambarkan begini.
Ulama membahaskan begini bila sebut wadaniyah pada af'al, wadaniyah pada sifat, wadaniyah pada zat dan sebagainya, ulama tauhid dia menggambarkan beginilah. So semua hakikat yang sebenarnya zat Allah Taala itu macam mana? Wallahualam, tak tahu kita. Macam tadilah. Syaitan kata kau ni cakap Allah Taala ni bukan macam ni, Allah Taala ni bukan macam tu, Allah Taala bukan macam ni. Habis macam mana Allah? Kata syaitan. Tak tahu kita. Kita serahlah kepada Allah. Hakikat yang sebenarnya kita tak tahu. Maka kita serahkan pengetahuan itu kepada Allah Taala sendiri. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tafakkaru fi khalqi wa la tafakkaru fil khaliq. Fa innahu la tuhitu bihi fikrah. Kan? Maksudnya fikir oleh kamu akan segala yang dijadikan ini, dan jangan kamu fikir pada Tuhan yang menjadikan makhluk. Maka bahasanya tiada dapat kamu hendak meliputi dengannya oleh fikiran kamu. Mana fikiran kita tak boleh nak jangkau. Tak boleh nak jangkau ni macam mana zat Allah Taala ni. Kan? Jadi benda tu menjadi surprise lah. Benda itu ditutup Allah Taala. Besok kita tahu besoklah. Kan? Dalam dunia itu kan ada benda-benda yang Allah Taala memang tutup pada kita. Allah Taala tak zahirkan. Bila Allah Taala nak zahirkan besok, akhirat besok. Bila Allah Ta'ala zahirkan akhirat besok, baru kita tahu macam ini hakikat Allah. Kan? Itu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah wafat, kita tak pernah jumpa Nabi pun. Cuma digambarkan dalam kitab-kitab Nabi ni begini-begini dan sebagainya. Hakikat wajah Nabi itu macam mana? Wallahu alam, tak tahu. Itu benda tu ditutup Allah Ta'ala pada kita lah. Ditutup supaya besok, akhirat besok kita ternanti-nanti. Macam manalah bila nampak Nabi yang sebenarnya, hakikatnya depan kita tu, macam ni rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Barulah ada surprise sikit, kan? Macam tu. Macamlah kita nak bagi hadiah. Kita nak bagi hadiah sangat berlindai kepada isteri kita. Kita nak bagi hadiah sempurna dengan birthday isteri kita. Kita nak bagi satu hadiah yang surprise lah. Kan? Sampai time dia kata sambut hari lahir dia kan, boleh kita bagi hadiah tu, barulah ada surprise sikit. Kalau kita beritahu awal, tak surprise lah. Tenang. Kata bagi awal-awal dah beritahu dah hadiah dia apa. Kan? Jadi orang tak suspend lah. Kalau kita tak beritahu awal hadiah dia, orang pun suspend kan. Apa hadiah hari kan nak bagi ni kan. Gitu. Kalau orang kata apa ni dah ada dia dah Qada Allah. Macam tadilah. Mana orang jahil kan. Orang jahil itu sebabnya pada orang jahil kita tak boleh nak ceritakan benda tu. Kalau dia dah cakap ni, jadi kita nak apa? Kalau kita dah cakap, kita dah qada Allah, dah tentu je tu. Tapi kita kena backup lah. Walaupun begitu, kita kena ada usaha dan ikhtiar, kan? Walaupun ada ketentuan daripada Allah, tetapi manusia itu ada usaha dan ikhtiar. Dia kena usahalah supaya dia jangan buat maksiat. Tapi dia, bila kita cakap macam tu, dia salah mentafsirkan apa kita cakap tadi. Dia kata memang dah qada Allah Ta'ala ni, aku ni ahli maksiat, aku ni memang kaki judi, kaki mencuri dan sebagainya. Maka dia terus buat lagi benda tu, kekal lagi. Macam tu. Kita kena tahulah Allah Ta'ala tu maha pengampun, maha penyayang, kan? Dan besok orang tuan sebutlah, kalau orang bermaksiat ni besok akan masuk neraka, diseksa, azab dia tidak terperipas sakitnya dan sebagainya. Kita bagilah alasan-alasan yang lain lah. Kemudian Allah Ta'ala maha pengampun dan pemurah, penyayang, kan? Dan akan menerima taubat hamba-hambanya. Dan kita pula kena ada usaha dan ikhtiar untuk keluar. Jangan kita dah masuk dalam tu, kita masih terus buat kekal. Kita kena usaha keluar. Tak ada pilihan. Tak ada pilihan, kena keluar lah. Ya tu. Boleh kan? Baik. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, tafakkaru fi khalqi wa la tafakkaru fil khaliq.
Berfikirlah kamu tentang kejadian Allah, kejadian mana benda dicipta oleh Allah, dan jangan kamu fikir tentang Khalik, pencipta. Kan fa innahu la tuhitu bihi fikrah, kerana bahasanya tiada dapat kamu hendak meliputi dengannya oleh fikiran kita. Mana fikiran kita ni tak boleh nak jangkau lah. Tak boleh jangkau tentang zat Allah Ta'ala tadi. Kemudian kata setengah al-arifin, kata setengah orang al-arifin, orang-orang yang bijak pandai, arif, orang yang arifin dalam bilang tauhid, Maha suci Tuhan kita itu yang ada ain ilmu. Kata setengah arifin, orang yang arif, Maha suci Tuhan kita yang ada ainun ilmi. Kita itu jahil kita dengan dia. Dan ain jahil itu, itulah dinamakan dia mengetahui akan hakikat dia. Faham? Mana kita tak tahu benda tu, itulah hakikat tahu. Dia kata kan pelik sikit kan. Tak tahu satu benda tu, itulah hakikat tahu. Tak tahu macam mana zat Allah Ta'ala tu sebenarnya, itulah hakikat tahu. Kan tinggi dia punya kata-kata tu. Okey. Dan ain jahil itu, itulah dinamakan mengetahui, tahu kita dengan dia. Artinya kesudahan mengetahui kita dengan dia itu hingga sampai kepada kita tiada dapat pada hakikatnya zat Allah. Dan tiada dapat hakikat zat itu dinamakan dengan mengetahui. Mana kita tak dapat kita nak capai zat Allah itu, itulah dikatakan sebagai mengetahui yang sebenarnya. Kalau kita sampai pada zat Allah, itu sebenarnya tak mengetahui. Kan? Kerana apa yang kita gambarkan tu bukan Allah. Kalau dia kata Allah Ta'ala ni seperti angin, kan? Mana orang tu jahil lah. Orang tu jahil lah. Bukanlah orang itu mengetahui. Kalau orang itu mengetahui, sudah tentu dia tak kata Allah Ta'ala seperti ilmu, seperti angin, seperti api, seperti udara dan sebagainya. Faham kan? Baik. Dan tiada dapat hakikat zat itu dinamakan dengan dia. Dan apabila tiada dapat kita mengetahui akan setengah daripada makhluknya dengan mudah, maka betapa kita hendak mengetahui daripada hakikat Tuhan yang menjadikan sekalian makhluk. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ya'lamu junudu rabbik illahu." Wa ma ya'lamu junudu rabbik illahu. Tiada mengetahui akan tentera Tuhanmu itu, ya Muhammad, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka murad dimaksud dengan tentera Tuhan itu ialah para malaikat. Maksud dengan tentera Tuhan ini ialah para malaikat. Tiada kita mengetahui akan jumlah malaikat itu, malaikat Allah Subhanahu wa taala saja yang tahulah berapakah jumlah malaikat itu. Faham kan? Sampai situ. Boleh? Maka wajib kita etikatkan sekalian perbuatan itu Allah Ta'ala jua yang mengeluarkan ia daripada Adam kepada wujud. Padahal tunggal ia, sama ada ia naik, sama ada dia baik ataupun jahat. Maka wajib tuan-tuan kita etikatkan sekalian perbuatan itu Allah Ta'ala jua yang mengeluarkannya daripada Adam tiada kepada wujud kepada ada. Padahal tunggal ia dalam menguruskan benda tadi, sama ada benda tu baik ataupun jahat. Dan mana baik itu contohnya iman dan taat. Dan mana murad dengan jahat itu ialah kufur dan maksiat. Murad ataupun maksud dengan jahat itu ialah kufur dan maksiat. Dan sama ada perbuatan itu zahir keluar ia daripada manusia ataupun lainnya. Sama ada perbuatan itu lahirnya keluar daripada manusia ataupun bukan keluar daripada manusia, ataupun binatang. Dan sama ada perbuatan itu ikhtiari ataupun ittirari. Ikhtiari maknanya kerelaan. Kalau ittirari terpaksa. Sama ada perbuatan itu sama ada rela ataupun terpaksa. Sama ada perbuatan rela ataupun terpaksa. Itu semua adalah perbuatan Allah Ta'ala, hasil daripada kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kan? Macam kita ni segi zahiriatnya kita ni dari segi zahiriatnya kita boleh mengatur kehidupan kita lah. Segi zahiriatnya kita mengatur kehidupan kita. Tapi segi hakikatnya kita masih tertakluk dengan kudrat iradat Allah. Mana sama ada perbuatan ikhtiari ataupun ittirari, dalam kawalan ataupun luar kawalan. Sama ada dalam kawalan ataupun luar kawalan. Bersalahan tuan-tuan kata Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah bahawa hamba itu menjadikan perbuatan dirinya dengan ikhtiari. Ikhtiari dalam kawalan dengan kudrat yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala pada dirinya. Ini kata Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah kata, kan, perbuatan hamba tu ialah perbuatan hamba yang ikhtiari. Mana kata Mu'tazilah, hamba itu menjadikan perbuatannya sendiri yang ikhtiari, yang dalam kawalan dengan kudrat yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala pada dirinya. Maka sebab membawa mereka itu akan katanya demikian itu supaya jangan dinisbahkan kejahatan itu kepada Allah. Sebab membawa mereka itu akan katanya demikian itu supaya jangan dinisbahkan kejahatan itu kepada Allah. Dan kerana mengambil dalil mereka itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, Tuhan yang terlebih baik daripada segala orang yang menjadikannya. Maha suci Allah, kan, Maha suci Allah, Tuhan yang terlebih baik pada segala orang yang menjadikan dia. Maka menunjukkan ayat ini atas berbilang-bilang orang yang menjadikan dia. Kalau tidak pada ayat tadi seolah macam, kan, berbilang-bilang orang yang menjadikan Allah, kan. Menunjukkan ayat ini akan berbilang-bilang orang yang menjadikan dia, dan atas keadaan Allah Ta'ala itu terlebih baik daripada sekali yang menjadikan dia. Maka kita jawab dengan mereka itu dengan bahawasanya ahsan itu diambil daripada kata hasan. Jadi kata-kata ahsanul khaliqin, kata-kata ahsan itu diambil daripada ahsan dengan makna mengetahui, dan khaliqin diambil daripada khalqi dengan makna takdir Allah. Maka adalah maknanya Maha suci Allah Ta'ala, Tuhan terlebih mengetahui bagi segala orang yang mengirakan dan mentakdirkan, dan telah mensabit oleh mereka itu ada yang bersekutu bagi Allah Ta'ala pada menjadikan dia. Kalau kita kata Allah Ta'ala itu ada yang bersekutu menjadikannya, ini mustahil bagi Allah. Kita tak boleh, ahli sunnah tak boleh macam tu. Kalau orang Qadariyah dia boleh cakap macam tu. Maka adalah mereka itu namanya Majusi ataupun Qadariyah, kan? Kerana orang Qadariyah itu digelar sebagai Majusi umat aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadariyah, Nabi kata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Qadariyah Majusi hazil ummah. Fa in maradu fala ta'uduhum wa in matu fala tashaduhum. Rawahu Abu Dawud, Hakim dan Ibnu Umar. Bermula Qadariyah itu Majusi umat ini. Yang ini seperti Majusi daripada umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jikalau sakit mereka itu, maka jangan kamu ziarah mereka. Dan jikalau mereka mati, jangan kamu hadirkan jenazah mereka. Kan, telah meriwayatkan hadis ini oleh Abu Daud dan Hakim daripada Ibnu Umar. Sampai situ. Bermula, habislah sampai situ dulu. Wallahu a'lam bissawab. Qadariyah, kan, kita ni ahli sunnah. Qadariyah ni tengah-tengah, Qadariyah ni bawah, Jabariyah atas. Jabariyah ni maknanya serah bulat-bulat pada Allah tanpa usaha daripada makhluk, kan. Qadariyah pula usaha tanpa ada kaitan dengan Allah, kan. Tak ada campur tangan Allah. Sama ada berjaya tak berjaya kita sendiri. Itu namanya Qadariyah. Kita ni ahli sunnah berjamaah, tengah-tengah. Mana usaha dan ikhtiar ada kita, mana ketentuan daripada Allah Ta'ala. Jadi Nabi kata Qadariyah termasuk dalam Majusi umat aku. Majusi umat aku. Oleh itu kalau mereka sakit, jangan kamu pergi ziarah.
Kalau nak ziarah boleh, tapi kena dakwah lah. Kena beritahu lah yang sebenarnya. Oh, salah ni tikad tuan-tuan ni, tak boleh kan? Tak betul ni pandangan tuan ni. Kan pahaman tuan ni tak betul. Jadi kita kena betul kalau pahaman dia. Kalau tak, kalau Nabi kata jangan ziarah kalau ada sakit. Kalau ada mati pun jangan jangan ziarah lah, jangan semayangkan dia. Kan fala tashaduhum. Kalau mati pun jangan jangan hadir akan jenazah mereka. Hadis riwayat Abu Daud, Hakim dan Ibn Umar. Macam tu sekali lah kata Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Baik, habis. Ada persoalan? Ada? Tak ada? Tak ada. Okey, kalau tak ada bagus. Orang sini semuanya bagus-bagus. Orang sini semuanya bagus-bagus. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa 'alam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira. Wa siyana fataya alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala al-qalbi. Allahumma faqina fid-din. Allahumma faqina fid-din. Allahumma faqina fid-din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana tahmil bainana wa baina qawmina bil haqq wa antal fatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Qabalallahu minkum.